Suara kita bersama membangunkan takaful ikhlas dengan semangat yang sangat membara, melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati menukar impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Kehidupan akan lebih berarti bila semuanya dapat dilindungi dengan perlindungan di takaful ikhlas, saling bantu membantu hidup sejahtera. Oh, wahai dunia, kami sudah bersedia mengurak langkah yang penuh bermakna dengan kesamaan membina impian, nilai-nilai ikhlas, amalan bersama. Inilah suara ikhlas dari kami. Kami warga ikhlas bersatu hati menukar impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Inilah suara ikhlas dari kami. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Hari ni ramai pula dekat ramai pula dekat kita punya Zoom Alhamdulillah. Kita ada berapa orang dekat Zoom? Kita ada 8 orang. Okey. So seperti biasa, berjumpa kita sekali lagi di kita punya program mingguan kita iaitu Business Owner Success Seminar. Business Opportunity Success Seminar. Program mingguan kita setiap hari Rabu malam pukul 9 malam yang bersiaran secara langsung di sosial media kita, secara live telecast di YouTube channel. Kita ada di Zoom meeting. Hari ni kita tak run. Kita run hari ni FB ke, Ja? Ya, kita run. Kita pun ada juga di FB live Encik Syarul Nizam Alhamdulillah. Saya doakan semua berada dalam keadaan yang sihat di waktu-waktu pandemik COVID-19 ni. Semoga semua sihat, dijauhi daripada penyakit dan juga bala bencana. Okay, seperti biasa, saya Husaini bin Muhammad Ali, moderator anda pada malam ini. Hari ini kita punya tetamu jemputan kita daripada Johor Bahru. Kita ada Encik Iskandar Alexander. Gempak tak nama dia? Kita ada Encik Iskandar Alexander dari Johor Bahru. Okay. Kita dah ada 16 orang di kita punya live YouTube channel dan kita ada 8 orang di Zoom meeting. Okay. So kasih mute dulu semua. Mute. Sekarang dengar pula kan laki bini bergaduh kan. Tadi saya pun terlupa nak mute dan mendengar dah saya mebel dengan kakak. Okay. Alhamdulillah. Untuk tidak membuang masa lagi, kita terus kepada kita punya program hari ni. Dan saya pun rasanya Alex, kita tak payah buat lama-lama Kita target sejam ke sejam suku, kita stop lah Kita tak payah lama-lama.
Okey, untuk tidak melengahkan masa, saya nak minta kita punya penceramah kita hari ini perkenalkan diri. Ini Alex ni beritahu umur Alex. Nanti ada cakap darjah 6 nanti kan sebab dia baby face sikit okey, silakan Alex. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa khabar semua? Okay, nama saya Iskandar Alexander daripada Johor Bahru. Saya berumur 25 tahun. 25 tahun Jangan cakap darjah 6 pula. Okey Alex, sebelum nak mulakan presentation, boleh cerita sikit tak latar belakang sebelum ni, buat bisnes apa, dah berapa lama dah dengan Ikhtisas, apa pencapaian yang ada, sikit-sikit lah lebih kurang sebelum nanti kan dalam presentation boleh sebut juga kan. Okey. Okay, sebelum ni saya tak ada buat bisnes pun, saya bekerja. Actually background saya tak adalah tinggi, tak ada degree, tak ada diploma. Saya cuma hanyalah lepasan SPM dan juga lepasan kemahiran tahap 2 di Amara di Kota Damansara, Kuala Lumpur. Wah, jauh. Okey. Lepas tu saya bekerja lah sebelum ni sebagai rider courier. Okay. Dan juga driver Grab pernah, driver Uber pernah. So actually saya dalam industri takaful ni baru sangat. Saya dalam industri takaful ni sejak join Ikhtisas lah pada bulan 10 hari tu. Saya start join Ikhtisas pada bulan 10 pada 2020 tahun lepas. So baru je berapa bulan, dalam 4 bulan ke 5 bulan macam tu lah. 5 bulan. Baru sangat. Macam mana boleh terjebak terjoin Ikhtisas ni? Saya join Ikhtisas, actually saya diperkenalkan Ikhtisas oleh seorang abang ni, nama dia Amzari. Amzari yang memperkenalkan saya dan grup saya dengan Cik Yim, dengan beberapa orang lagi. Dia memperkenalkan saya dengan Ikhtisas dan buat jumpa kami dengan Puan Sheila lah. Habis tu lah kita kenalan dengan Ikhtisas dan Takaful Ikhlas. Alhamdulillah. So akhirnya menjadi keluarga Ikhtisas dan malam ni bersama dengan tuan-puan semua untuk program Business Opportunity Success Seminar. Okey. Alhamdulillah kita sekarang ni ada 26 orang di YouTube channel kita. Saya tak buka pula FB, tak tahu ada berapa orang tengah live FB kita hari ni. Kemudian kita ada 9 orang di Zoom meeting kita di Zoom, Zoom aplikasi Zoom kita. Okey, dah ready dah slide Ija. Nak buat malam ni macam mana? Sembang santai, nak buat cara sembang ke Alex nak present? Kita santai-santai je tuan, cuma sembang sudah. Santai je. Okey, tak ada. Nanti kalau yang mana sikit-sikit saya akan tambah-tambah sementara tu kalau tuan-puan semua ada apa-apa soalan boleh terus tanya di kita punya live chat di YouTube channel ataupun boleh juga chatting room kita, di chat room kita di Zoom. InsyaAllah saya akan cuba jawab sebaik mungkin. So hari ni kita untuk tidak melengahkan masa lagi, kita mempersilakan Alex untuk menyampaikan presentation dia multiple source of income. Dipersilakan Iskandar Alexander. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Cik Husaini dan juga terima kasih kepada Ikhtisas memberi saya peluang untuk buat presentation pada malam ni lah, berkaitan dengan multiple source of income. So malam ni bawa oleh Ikhtisas dan program kita bos tuan. Okey. Ya, bos. Okey, next. Okey, fullkan gambar. Tekan je next. Okey. Okey, sebelum kita lebih lanjut, so ini antara gambar-gambar yang ada dalam grup kita, iaitu nama grup kita JMY Money Bridge Legacy.
yang based on JB lah, based on JB. So ni gambar antara gambar-gambar training yang kita buat di office lah. Yang di training ni dibawa oleh Encik Ibrahim kita, our director JMY, director JMY lah. Next. So ini kita punya antara tim-tim kita lah. Ini antara kita punya leader, internal meeting leader. So kita sambil meeting sambil makan. Santai-santai meeting, tak no rush, tak ada stress. Kita sebab kita nak bekerja tak boleh nak stress. Kita kena stress happy lah. Lagi-lagi dalam bidang sale ni kan, kalau kita sale susah nak berjemput rezeki kan tuan. So kena stress happy dan on energy. So macam kita ni setiap kali meeting makan, setiap kali makan meeting. So agak-agak siapa-siapa yang nak kurang berat badan, nak naik berat badan, bolehlah join JMY. Itulah. Tapi kau tak besar juga, Alex. Tu berat badan saya udah makin naik ni sejak join JMY ni. Okey. Okay, next. So ni kita punya JMY punya aktiviti outdoor lah. So kita bukan saja kita buat kerja duduk office, pergi keluar cari sale, sambil itu kita beriadah jugalah. So kalau tengok belakang dia sekali tu ni tim JMY punya futsal group lah. Atau kita juga ada buat aktiviti memanah dekat Taman Molek. So yang tengah ni kita ada buat closing dan juga presentation di sebuah tadika di Pasir Gudang. So alhamdulillah owner kepada tadika sungguh baik hati Tuan Rafiq sebab dia menghadiahkan medical card kepada dia punya teacher tadika dia. So betul sebab sebab kenapa kita beriadah ni bukannya saja kita beriadah suka-suka, tapi dia salah satu cara untuk kita train kita punya mind lah. Sebab contohnya kalau memanah kan kita fokus. So kita tahu apa kita nak, kita fokus apa yang kita buat. Sampai kita berada, kita training. So next. Okay, so ini merupakan surat pelantikan daripada Takaful Ikhlas melantik Ikhtisas sebagai inilah ALC kepada Takaful Ikhlas Berhad. Betul ya tuan? Betul. Kita dilantik secara eksklusif untuk memasarkan produk-produk Takaful Ikhlas. So next. So saya yakin dan saya percaya semua orang ada impian, betul? Sebab bila kita dekat dunia ni mesti kita nak sesuatu apa yang kita bila kita hidup ni atas dunia kita nak apa. Kan bukannya semua, saya yakin tak semua orang yang ada berfikiran sekadar pergi kerja, balik kerja, pagi kerja, petang nak jam, balik kerja, pergi balik office macam itulah. Setiap orang masih ada impian. Betul. Even dia bekerja pun mesti dia ada impian apa dia nak dalam hidup dia. Yep. Betul. Betul. So next. So saya yakin semua apa yang antara impian yang semua orang nak adalah dia nak keluarga yang bahagia, betul, even bersama parent, bersama anak-anak, bersama pasangan di tempat tinggal yang selesa, rumah yang diidamkan, betul. So semua saya yakin semua orang berusaha ke arah tu. Semua nak berusaha ke arah impian. So dan selain daripada ada rumah yang selesa, keluarga yang bahagia, saya kira semua nak pergi melancur ke negara-negara favourite, betul. Macam ada yang satu orang dia minat pergi Korea, ada setengah orang dia minat pergi ke Europe, Amsterdam contoh. Dan juga kita sebagai orang Islam, saya yakin semua nak pergi menunaikan haji dan umrah bersama orang yang tersayang. Ya, betul. Sekarang ni pula KP tu kan, 2 tahun tak pergi umrah umrah kan. Dan saya dengan ramai jugalah saudara saya dan sahabat saya yang terpaksa menangguhkan niat untuk menunaikan umrah tahun lepas dan tahu juga tahun ni selagi mana border tak dibuka. Tapi kita sama-sama doa lah supaya kita sama-sama boleh pergi umrah dan boleh menunaikan haji seperti sedia kala lah. Tapi bestnya bila kita join dalam TI ni kan,
apa yang saya nampak dalam TI ni, tak semua company ada yang menawarkan pelancongan menunaikan umrah. Betul tuan? Betul. So saya pun terkejut juga bila first time saya join TI, dia bagi pergi umrah free Sebab bila saya tengok apa tu company-company contoh tak kisah mana-mana bisnes, MLM ke company insurans atau takaful lain, macam biasanya pergi ke London lah, Amsterdam, banyak tempat lah. Untuk Tapi pengetahuan Alex, daripada awal penubuhan takaful ikhlas belum lagi miss dia punya convention luar negara umrah ni. Tiap-tiap tahun memang ada. Alhamdulillah. Itulah, siapa yang ada ikhtisas dan PI ni sungguh beruntung lah kan. Kita boleh fight untuk pergi umrah secara percuma. Kalau saya bilang tiap-tiap tahun kita pergi umrah kan. Percuma boleh pergi umrah. Kalau tidak, orang luar sana yang tak tahu peluang ni, dia kalau nak pergi umrah kena fikir kos. Paling murah pun 6,000 juga satu package untuk pergi ke umrah. Itu paling murah saya dengar. 6 ke 7,000 juga tu. Tapi dalam TI ni bila kita berusaha betul-betul, insyaAllah ada jalan untuk kita pergi umrah sama-sama, mungkin bersama keluarga dan juga family ikhtisas juga kan. Sama-sama pergi umrah tiap-tiap tahun. InsyaAllah. Sambil tu kita juga ada impian untuk membina bisnes dalam bidang takaful ni kan. Sebab ada orang ingat takaful ni sekadar macam apa, buat duit tepi kan. Sebenarnya takaful ni adalah salah satu cara, salah satu source of income yang kita boleh create bisnes kita sendiri, kita boleh create team kita sendiri kan. Kita boleh ada satu office yang selesa, yang mungkin ada orang ada office impian juga kan. Ada team impian, ada staff impian. Saya yakin most of team members ikhtisas mesti ada impian yang sama, betul. Betul ada team yang baik sebab kita anggap bukannya team kita tu adalah staff kita, tak, team kita tu adalah kita punya family, kita punya amanah. So sama-sama naik untuk sama-sama merealisasikan impian dan juga matlamat-matlamat hidup, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, peluang perniagaan dalam industri takaful bersama sistem ikhtisas. Okay, next. Okay, so kita sedia maklum yang Malaysian Takaful Association MTA ditubuhkan pada tahun 2002 lah, dan juga TI ditubuhkan pada 2003. Dan menariknya TI ni baru je ditubuhkan pada 2018. Still sangat baru, fresh lagi. Baru 2 tahun, 3 tahun. Ya tuan, baru 3 tahun kan? Ikhtisas kita baru 3 tahun. Okay? TI tu ditubuhkan pada 2003. MTA 2002. Okay, so ni antara sektor-sektor yang ada dalam sektor-sektor utama yang ada dalam negara. Contohnya macam oil and gas, pendidikan, tourism, elektrik, menjagakan kesihatan, agriculture, business service lah, dan juga financial service. Kita ni dalam ni sebenarnya ialah 11 industri yang diberi perhatian khusus oleh kerajaan. 11 industri yang diberi perhatian khusus oleh kerajaan lah. Okay, next. So, ini betul growth of revenue yang ada dalam takaful daripada start 2018 dan latest update untuk 2018 lah, yang saya tengok dia punya exponential dia sangat tinggi daripada 1.8 pergi ke 13.1 bilion. Itu sangat tinggi dalam masa 4 tahun sahaja. So dia antara yang maksudnya memberi manfaat yang sangat, antara pemberi industri yang memberi manfaat sangat tinggi lah kepada negara. Selain daripada oil and gas dan juga wholesale and retail lah. Okay Alex, maksudnya dekat sini potensi pendapatan yang kita boleh jana daripada industri takaful ni ialah sebanyak untuk tahun 2020 kadar ni dah naik kepada 15 bilion. So bukan million tau, bukan M, B. Jadi potensi dia sangat-sangat besar untuk terutama untuk
kita punya kawan-kawan yang yang baru dah sedang melihat potensi-potensi pendapatan. Ini dia potensi pendapatan kalau nak tengok. Kita ada hampir 15 bilion potensi pendapatan yang boleh kita rebut beramai-ramai. Okey, teruskan Alex. Next. So ini perbezaan antara sistem ALC dan juga sistem ejen lah. So maksudnya bila kita bersama dengan sistem ALC ni, so dia punya bilangan tim tu sangat tinggi ya tuan. So membandingkan dengan kalau kita pakai sistem ejen biasa, maksudnya kita gerak by group, bukannya kita bergerak by personal. Okey, tak apa Alex, saya tolong sikit. Yang ni macam ni untuk kepada semua pendengar kita sekarang ni ada 40 orang di YouTube channel kita kalau kita tengok kepada bilangan ejen ni, wakil takaful bilangan wakil takaful di Malaysia ni, kita ada biru dengan merah ni kan. Yang biru ni ialah ejen takaful keluarga. Yang merah ni ialah ejen takaful am. Kalau kita tengok kadar potensi saya dah terangkan menaik daripada 1 bilion naik ke 13 ke 14 bilion. Tapi kalau kita tengok jumlah orang yang terlibat dalam bidang takaful ni semakin menurun pula. Daripada 68,000 tahun 2012 menurun tinggal 47,000 je tahun 2018. Jadi ini adalah kerana kita menggunakan sistem yang lama tu. Jadi selepas 2018 ni banyak kita berubah kepada sistem ALC di mana pertumbuhan bila untuk penglibatan lebih ramai rakan niaga baru tu mula dah nampak positif lah. Boleh nampak dia punya kenaikan yang agak ketara. Okey, teruskan Alex. Okay, terima kasih tuan. Tengok tu 2021 tu berapa banyak nak pakai jumlah ejen? Tu banyak tu 160,000 tu. So tahun ni kita nak 160,000 rakan niaga ataupun wakil takaful baru diperlukan di Malaysia untuk nak grab yang 14 bilion ni tadi, 14-15 bilion ni tadi. Kita masih lagi kurang bakat-bakat baru. Jadi kita perlukan bakat-bakat baru. Kalau malam ni ada bakat-bakat baru, sila berjumpa dengan upline you all yang bawa datang untuk tengok ni, minta dia terangkan macam mana kita boleh grab duit sebanyak ni kan. Dan peluang ni sentiasa ada sebab kita nak lagi ramai orang join dengan kita. Okey, teruskan Lex. Ni pertembusan anggaran penduduk Malaysia sebanyak 32.6 juta penduduk pada tahun 2019 So maknanya peluang ni sangat besar lah. So belum ramai yang tahu tentang peluang dalam takaful ni. Lagi peluang takaful ikhlas yang dibawa oleh Ihtisasnya. So saya rasa belum semua orang yang sedar dan tahu tentang peluang yang sangat bagus ni kan. Belum ada good penetration lagi. So maknanya semua orang boleh join bersama-sama Ihtisas untuk sama-sama menaikkan industri takaful ni dan juga boleh sama-sama berjaya. Sambil tu bukan saja kita berbisnes dalam takaful, sambil tu juga kita boleh membantu rakyat Malaysia dalam menyelesaikan masalah kewangan lah. Selalunya yang selalu kita dengar adalah isu-isu faraid, pembahagian kewangan lah bila kehilangannya ketua keluarga. Waktu bila adanya ketua keluarga, maksudnya kita dalam sistem kewangan dalam keluarga tu maksud tak ada masalah lah sebab ada yang pasangannya kedua-duanya bekerja. Atau adanya mungkin salah seorang sahaja bekerja. Tapi dia akan jadi masalah bila salah seorang je bekerja. Mungkin suami sahaja bekerja, isterinya di rumah menjaga anak-anak. So bila suaminya sudah tiada meninggal dunia, so menyebabkan isterinya yang tak ada pendapatan yang kukuh terpaksa menanggung hutang, belanja harian, so perubatan anak-anak, sekolah anak-anak apa semua kan. Itu adalah selalu isu yang selalu sering ditimbulkan di Malaysia ni dan
Dan kita juga sering baca benda tu dalam surat khabar. Banyak yang terpaksa menagih simpati, yang terpaksa minta sedekah di tepi jalan semata-mata untuk meneruskan hidup. Sebab apa? Kehilangannya punca pendapatan dalam keluarga tu. Okay, So, jadi benda tu ada masalah dekat sana, betul? betul. Bila benda ni ada masalah, kita je lah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah ni. Betul. That's why kita nak 160,000 orang lagi untuk menyelesaikan isu-isu dalam masyarakat ni. Dan akhirnya kita menang-menang. Masalah tu settle, kita dapat untung. Okay, kita pun dapat upah daripada perniagaan kita. Okay, next Alex. So ini merupakan 10 senarai pekerjaan yang gaji tertinggi dalam Malaysia ni. So antaranya lah pakar bedah, pegawai ketua pegawai kewangan, pengarah pemasaran kan, banyaklah lagi. So maknanya dalam industri takaful ni juga adalah salah satu 10 kerajaan yang tertinggi di Malaysia, betul ya tuan? Ya, betul. So ni satu peluang yang besar lah untuk semua orang, bukan sekadar boleh merasa pendapatan yang tinggi, juga boleh membantu ramai orang. Okay, next. So dalam Ikhtisas ni bukannya orang-orang yang biasa saja yang join. Banyak betul orang yang background yang hebat-hebat. Contoh doktor Guam, doktor, pegawai bank, MD student, ada yang bekerja sendiri, even CEO pun ada yang join. Sebab contohnya dalam kita punya grup sendiri pun ada yang bekas pegawai bank, ada juga manager yang dalam company besar juga join Ikhtisas ni. Sebab apa? Dia nampak peluang dalam Ikhtisas ni, bukan sekadar pendapatan tapi boleh juga membantu orang ramai. So inilah satu peluang kemasan untuk anda semua untuk dapatkan unlimited income kan, bila bersama-sama dengan Ikhtisas dan juga Takaful Ikhlas di bawah satu program iaitu BOSS, Business Owner Synergy System. InsyaAllah di sini kita sama-sama membantu untuk naikkan pendapatan dan juga mencapai impian bersama-sama. Okay, next. Okay, sistem keusahawanan takaful sangat mampu dilaksanakan. So anda tidak perlu membangun produk bernama sendiri, so anda tidak perlu menyimpan inventory ataupun produk kat rumah, so anda tak perlu keluarkan kos yang sangat tinggi untuk marketing lah. Sebab kita sudah maklum, bila kita nak buka bisnes, kita perlu ada modal. Modal tu bukan sikit kan. Sebab minimum pun 20,000 dalam tangan untuk ada satu perniagaan yang stable. Itu minimum. 20,000 tu silap saya pun tak cukup kan. Sekarang saya tengok nak berniaga di jalan pun ada 50,000 tu kan. Ya. Minda kita ni, bila kita bercakap pasal nak buka bisnes saja, perkara pertama kita ingat ialah modal. Modal. Jadi di Ikhtisas ni kita dah sediakan platform. Jadi you all tak perlukan modal yang banyak. Sebenarnya modal dia terlalu sikit lah. You tak payah nak simpan inventory, you tak payah nak sediakan pejabat dan sebagainya. Kita mulakan dengan platform yang kita telah bangunkan ni. InsyaAllah kita pasangkan produk-produk di Takaful Ikhlas. Jadi you all tak ada terbeban daripada segi costing untuk buat bisnes ni. Jadi mula modal sikit, lepas tu profit aja. Itulah bisnes yang paling best sekali. Profit aja. Saya ni kalau orang saya punya nak buat cukai tak tahu kan, kita lantik orang yang buat kira-kira ni, kita sebagai kita lantik audit lah yang buat kira, dia pun pening. Mana duit keluar cik Husaini ni, dia kata kan. Mana beli barang dia tak ada. Dia untung aja. Ni bisnes dekat dalam Takaful ni. Okey, teruskan Alex. Takaful ni mengasu untung, tak susah nak rasa rugi ya, memang tak boleh rugi. Okey, teruskan Alex. Okay. Next. So BOSS ni merupakan satu sistem keusahawanan lah. So dalam BOSS ni semua kita dah sediakan lah. So daripada segi agent portal, kita ada app sendiri, kita ada website, and kita ada juga administration punya web portal untuk kita pantau tim kita, dan kita juga ada portal yang link dengan kita punya produk lah, iaitu Takaful Ikhlas. So dalam sistem sebenarnya actually sistem ni dah complete.
semua dah ada daripada segi betul training, macam mana kita nak buat recruitment, macam mana kita nak buat sales, macam mana kita nak consult lah, macam mana kita nak closing, marketing, semua dah cukup dalam sistem BOSS ni. Cuma tinggal nak join dan belajar dan buat. Betul lah kan? Tinggal Ya, tu je. betul. Okay, next. So ini hierarki ataupun rank yang ada dalam Ikhtisas ni lah. So kat sini kita ada EP iaitu Executive Partner, kita ada Senior SEP, Senior Executive Partner, kita ada AD, Agency Director dan juga MD lah, Managing Director. So apa yang saya difahamkan dalam Ikhtisas ni, kenaikan pangkat tak susah. Betul tu kan? Kenaikan pangkat sangat senang. Betul Tak berat sangat untuk kenaikan pangkat. Tinggal kita je betul-betul kena berusaha untuk naik pangkat. So macam apa yang saya faham kat sini, macam mana kita nak daripada sini executive nak naik ke SCP hanya memerlukan 30,000 FYIC saja kan tuan? Ya, betul. Okey, antara sebab Alex, antara sebab utama kita buat ALC ni dulu, kita tukar sistem lama kepada sistem ALC di Ikhtisas ni, antara sebab utamanya ialah kita nak orang mudah naik pangkat. Kalau kita tengok kepada sistem lama tu, banyaknya kegagalan berlaku, dia punya daripada rank mula dia masuk tu sebagai ejen, dia nak naik pangkat ke next level tu, dia punya qualification yang diperlukan sangat-sangat tinggi. Dia punya target dia sangat-sangat tinggi untuk melayakkan dia naik pangkat. Jadi ejen hanya generate satu income saja, iaitu basic commission. So dekat sini kita potong benda tu, kita ubah dia, kita buat dia mudah naik pangkat supaya usahawan takaful ni masuk dekat Ikhtisas ni, dia tidak fokus kepada satu income personal sales saja. Dia buat sikit, dia belajar buat, dia pandai buat, dan dia boleh start buat recruitment supaya dia boleh generate 2-3 income daripada kerja dia. Itu sebab kita ubah sikit sistem kita kepada sistem Ikhtisas BOSS ni. So sangat senang lah untuk naik pangkat, tak sesusah yang sebelum ni kan. Yep. So sebenarnya peneraju pembangunan usahawan takaful listrik dah jadi Angola. So maksudnya kita gunakan konsep rakan niaga, business partner. So macam mana hanyalah memerlukan lesen perniagaan takaful melalui cooperation dengan Ikhtisas dan juga TI. Dan juga ini merupakan website Ikhtisas. Dan ini juga portal yang akan disediakan kepada ejen jugalah. So kita boleh pantau kita punya team dan juga kita punya personal sale daripada ejen portal ni. So sangat mudah kan, kita tak perlu nak kira satu-satu, semua dah tersedia. Tinggal nak buat sale je kan, dan recruit. Ya, bila kita join dengan Ikhtisas ni, kita dapat semua benda ni. Lajunya. So slide ni laju sangat. Sekejap Boleh Lijah? Laju sangat Okey, tak apa. Kita sekarang ada 50 orang di YouTube channel kita. Ramai peminat Alex ni Kita ada 50 orang di YouTube channel kita. Kita ada 10 orang di Zoom. Mana kita ada 50 campur 10, 60 orang yang mendengar kita punya program pada malam ni. Okey. Saya minta maaf ada sikit technical problem, tapi tak apa. Saya akan terus juga dengan you all. Semacam yang Alex beritahu tadi, kita kalau nak mula perniagaan, kalau kita baca buku-buku perniagaan, contohnya Puan Ainon, ataupun kita baca buku-buku perniagaan daripada Dr. Azizan, memang dia kalau kita nak mulakan bisnes, kita jangan mulakan bisnes ni dengan duit lebih daripada RM2,000. Sebab apa dia letak RM2,000? Sebab kalau kita rugi pun, kita takkan bankrupt dan kita takkan merana hidup.
Itu dia Betul. kata-kata yang dia pakar-pakar perniagaan dekat Malaysia dia cakap. Tapi untuk join dengan Ikhtisas tak ada pun. 1,000 pun tak sampai, 500 pun tak sampai, 200 pun tak sampai. Itu Betul. nak cakap nak cakap berapa rendahnya modal perniagaan. So kalau yang baru nak menceburkan diri, jangan boleh jangan modal yang banyak dan jangan simpan stok. Saya pernah dulu mula-mula berniaga jadi stokis. Sampai kesudah barang-barang ada dekat bawah katil. So dalam bisnes di Ikhtisas ni, you all tak payah buat stok, tak payah nak sewa bangunan. Mula berniaga dalam keadaan apa yang ada. Apa yang ada? Telefon. Kita ada telefon je kan. Kita mula bisnes dengan telefon kita lah. Itu saja yang kita ada. Kita mulakan bisnes dan insyaAllah lepas tu yang bila kita dah start ada pelanggan, semua kita akan ajar bagaimana nak dapatkan pelanggan, skrip, macam mana nak cakap, bagaimana nak buat konten di sosial media. Dan bila start ada pelanggan, dekat situ kita akan mula generate income secara akumulatif. Hari ni kita mula buat satu bisnes, kita akan dapat daripada seorang pelanggan kita tu secara akumulatif selama 6 tahun. Itu yang best tentang bisnes kita. Dah ada dah. Okey, Alex, sambung Alex. Portal agent tadi. Okey. Agent portal kita ni kira macam bagi saya dalam Ikhtisas satu benda yang sangat menarik sebab apa kita buat bisnes dalam keadaan kita dah ada sistem. So maknanya kerja kita akan lebih teratur sebab ada sistem macam inilah. Sebab apa bila kita buat bisnes dalam keadaan kita tak ada sistem, dia akan jadi berterabur kat situ, tak tersusun kan. So bila kita nak ada satu bisnes yang ada sistem, kita perlukan modal yang sangat tinggi untuk sistem saja. Sistem saja dah almost 100k juga untuk sistem yang untuk pantau kita punya bisnes. Kita nak monitor kita punya production, monitor kita punya agent, kan. Kita punya sale banyak mana. So alhamdulillah hanya mungkin dengan Ikhtisas ni kita tak perlu pening. Kita masuk semua dah ada. Dalam agent ni semua komplit. Kita nak monitor case, submission, kita punya payment, kita nak pantau sales group kita nak pantau sales agent bawah kita ada report apa semua dan juga kita nak dapatkan income statement pun ada dalam portal ni. Semua dah cukup. Nak apa lagi semua dah tersedia. Tinggal nak buat je. Kalau tak nak buat pun tak tahulah. Ya, betul. Okay, next. So maksudnya pendaftaran untuk jadi rakan niaga Ikhtisas pun sangat senang. Kita boleh sama ada melalui dengan kita punya introducer ataupun nak register sendiri dekat online pun boleh. Tuan, sangat senang. Ya, boleh. Dan semuanya di hujung jari. Next. So ni antara penerima anugerah dalam Ikhtisas. So antara POI atau Power of Istiqomah, dan juga kita ada juga budaya mari Ya. M4R1 sebenarnya. M4R1. Monthly Focus Recruitment 1. So next. Selain juga kita ada juga selain daripada BOP yang kita buat malam ni, juga kita ada sembang santai bersama rakan niaga yang hebat-hebat kan, yang performance yang sangat luar biasa. Dan selain situ juga kita boleh belajar dengan ejen-ejen yang hebat-hebat ni macam mana diorang grow dalam bisnes ni. So ni dia punya sistem commission. So daripada Okey, ini ialah income yang kita boleh dapat. Kita ada juga active income, iaitu macam saya cakap tadi, macam Alex cakap tadi, kita buat personal sale. Alex ni kejap lagi kita tanya macam mana dia buat personal sale. Dia ni power buat personal sale. So maknanya kalau hari ni kita cerita dengan orang tentang kebaikan taraful, cik kenapa cik perlu ada taraful? Kita tunjukkan dia tentang kebaikan dia, orang tu sekarang ni semua orang dah common. Orang dah tahu dah kenapa, orang rasa memang benda ni satu keperluan. Masuk hospital kena bayar mahal, nanti mati tinggal hutang. Jadi benda ni dah jadi common, semua orang dah tahu. Kesedaran tu semua orang dah ada. Cuma belum ada lagi orang pergi approach saja. Jadi bila kita approach orang tu, bila orang tu bersetuju, maka kita akan dapat commission daripada
sale yang kita buat tadi tu. Itulah dia namanya komisen asas. Berapa persen komisen asas? Tahun pertama kita dapat 35%, kita akan dapat selama 6 tahun daripada satu jualan tadi. Satu close deal tadi kita akan dapat 6 tahun. Kemudian daripada jualan asas tadi ataupun komisen asas tadi, kita ada juga komisen PR, presentasi. Ketegaran orang buat sumbangan tu, kalau maintain 1 tahun dia buat sumbangan secara terus, kita pun ada juga bonus dekat situ. Kemudian kita ada juga top up bonus kat situ. Kemudian macam saya cakap tadi, kalau kita buat kerja seorang-seorang ni memang penat. Penat. Lagipun mana ada orang berniaga kaya buat kerja berniaga seorang? Takkan ada. Tak ada orang berniaga seorang-seorang boleh kaya. Dekat situlah kita encourage kita menyerahkan niaga. Bila dia dah pandai sikit, dia mula buat rekrutmen untuk dia buat sendiri punya agensi, untuk buat dia punya bisnes dia sendiri. Okay, kalau kita tengok konten pekerjaan pun, mula-mula kan kita makan gaji, lepas tu kita self-employee bekerja sendiri, lepas tu kita mula jadi business owner. Kita ada bisnes kita sendiri, kita gajikan orang ataupun kita ajak orang lain buat bisnes dengan kita. Dekat situ kita akan dapat lagi passive income, iaitu recruitment incentive. Kemudian kita naik pangkat kepada AD, kita ada commission overriding. AD, MD dan juga parallels punya overriding, yang mana overriding ni tak akan putus sampai bila-bila. Okay? Terutama recruitment incentive ni tak putus sampai bila-bila. Itu penambahbaikan yang kita buat dalam sistem ALC ni. So kita bukan hanya dapat satu income je daripada kita punya personal sale, kita juga dapat income daripada kita recruitment, kita dapat income daripada kita punya, tadi yang Alex cakap kan, ada power of istiqomah, ada power of recruitment, ada power of submission, kita boleh dapat income daripada sana juga. Dan income ni bukan sahaja dalam bentuk duit, kita ada juga dalam bentuk yang bukan duit. Macam tadi kan dia ada tunjuk allowance office, kita ada medical card yang kita sediakan, dan juga berbagai-bagai lagi. Okey, teruskan Alex. Contoh. Wah, ni income siapa kau tunjuk ni, Alex? Okey. Ada pula. Apa tu? So ini actually ni statement. Statement income. Kita tutup lah ejen kan. So ni antara ejen yang menerima. Ni ejen berapa lama ni? Ni ejen yang lama ni. Jangan cakap 10 tahun dapat income banyak ni. Ini ejen baru je. Baru ni saya rasa ejen ni yang 2-3 bulan je ni. Betul, dalam 3 bulan. So dekat sini kita nak tunjukkan dia ada juga basic commission. 800 tu basic commission. Kemudian dia ada buat recruitment. Dia dapat recruitment tu. Dapat 900, 100 tu recruitment. Kemudian miscellaneous yang tadi Alex cakap power of apa semua tu. Power of istiqomah, power of recruitment. Ini dia dapat 400 lagi. So ini ialah total pendapatan untuk ejen yang baru 2-3 bulan dalam Ikhtisas. Arif ada cakap lah, ni ejen dia punya, dia akan niaga dia. Lagi. Ni pun statement juga. Ni berapa lama punya rakan niaga ni? Sama juga, Disember 2020 ni saya rasa baru kan ni. Baru juga. So dia ada recruitment semua kan. Okey. Ni Lex tahu. Ini selain daripada commission semua tadi tu, ini kita ada bagi juga kalau kerja di Ikhtisas ni, kita tak ada APF, kita panggil dia RPF. Okay, Retirement Provident Fund. Okay, ini untuk kita punya duit pension kita lah lepas kita bersara besok. Untuk yang level SCP, AD dengan MD, kita bagi juga Agency Office Maintenance ataupun Business Development Expenses. Yang ini untuk tanggung all punya expenses office dan sebagainya. Kalau capai sasaran tentu, kita bagi juga. Ini semua dalam bentuk numeration yang lain daripada komisen-komisen yang dapat tadi. Selain daripada komisen, recruitment incentive, overriding dan sebagainya, ini tambahan lagi. Okay? Tambahan daripada pendapatan-pendapatan tadi. Okey, teruskan lagi. Untuk Ikhtisas tuan. Ya. Buka office pun dapat dulu. So ini apa tu ni lah, bila join Ikhtisas, siapa yang SCP ke atas boleh dapat medical plan tuan. Yep, yeah.
medical plan dan juga boleh juga dapat percutian. So masa dekat ni kita nak pergi Jeju lah tuan. Ya, sepatutnya kalau tak ada apa haram melintang, kita akan pergi Jeju tahun ni. Harap-harap border dia buka. Kalau dia buka, insya-Allah kita pergi. Sepatutnya dalam perancangan kita akan pergi sekitar bulan 5, 4 atau 5 ataupun lepas raya. Sebab kita nak kejar musim yang tak berapa panas kan, musim bunga ataupun musim luruh. Kita tak nak pergi musim sejuk. Sebab kita bajet-bajet nak pergi dalam bulan 8 tahun ni lah. So kita harap-harap border boleh buka lah. border akan buka lah. Dan saya nak cakap satu untuk kita punya hari ni yang potensi rakan jaga kita yang baru nak dengar. Kalau kita join dengan Ikhtisas ni, confirm pergi luar negara. Confirm pergi. Antara you pergi free dengan bayar sendiri ke? Kalau tak boleh pergi free, kita potonglah you punya commission sikit-sikit. Tapi kalau boleh pergi free, bukannya banyak sangat 100,000 saja. 1 tahun lebih kurang sekitar 40 orang ke 50 orang pelanggan setahun. Sangat mudah. Kalau dibagikan dengan 12, sekitar 4 atau 6 sehingga 5 orang saja sebulan. Okey, teruskan Alex. So next macam tuan cakap tadi lah, duduk dekat Ikhtisas dengan TI ni kan mesti pergi keluar negara. So senang je nak pergi ke Scotland, pergi ke Kazakhstan kan. So dia punya requirement pun tak tinggi, mana dalam 24 kes saja. 90,000 FYC. Sebulan ada 30 hari. Sebulan perlu buat 2 orang saja. 30 hari tu tak cari 2 orang saja. Aduh, senang sangat Senang sangat. Betul, nak pergi umrah tiap-tiap tahun dah senang lah tu. Okey, tahun ni kita ada Scotland umrah Okey. Ni juga siapa yang berminat dengan kereta kan. So TI pun akan bagi Ikhtisas pun akan bagi kereta juga kepada siapa yang layak, ya tuan. Ni TI bagi cabutan petuah. TI. Cabutan petuah. Boleh free deposit dan juga first 6 month down payment dan juga installment untuk 6 bulan percuma. Okey, next Jija. Ini yang macam Alex cakap tadi ni. Recruitment dan juga POI lah. So macam ada extra income, bukan saja kita dapat income daripada kita punya personal sales, tapi juga kalau kita hit target, contohnya macam 2-4 sales, kita dapat lagi insentif daripada Ikhtisas bagi. Bukan sikit Ikhtisas bagi, 50% up. Next. So ini antara tim Anchor Boss JDT dan juga Anchor Boss Nilai. Okay, next. So ni antara ni training kan tuan? Apa tu dekat Kelana? Ini program training yang kita buat secara berkala di Ikhtisas. Okey, ini sepatutnya kalau tak ada PKP ni kita dah start dengan kita punya Dream Chaser, iaitu program setiap awal tahun kita punya program awal tahun untuk tetapkan target untuk tahun kewangan depan. Tahun kewangan kita bermula 1 hari bulan 4. So bulan 3, bulan 2, bulan 3 ni kita dah sibuk selesaikan kita punya target dan juga kita dah sibuk buat setting untuk target baru. Itu sebab kita ada program-program macam ni. Okey, next Rija. Okay, so ini siapa-siapa yang ejen baru yang baru join, so kita akan bagi satu modul khusus lah untuk rakan niaga baru yang di penceramahnya CEO Ikhtisas sendiri, Encik Syarul Nizam. So bukan senang-senang CEO nak bagi satu training Saya actually first time saya join Ikhtisas, saya terkejut CEO sendiri turun padang untuk bagi latihan pada rakan niaga. Tak semua kalau pergi company lain tentu CEO nak turun padang tu kan. Ini biasalah CEO kena turun padang. Okey, teruskan. So ni antara training-training yang diberilah oleh Ikhtisas yang dibawa oleh BOD dan juga MD dalam Ikhtisas lah.
Next. So ini barisan-barisan MD dan juga AD yang ada dalam Ikhtisas, ramai juga tu. Dengan cerita sekarang makin ramai ya tuan. Ya, ini di peringkat awal ni. Sekarang semakin ramai lah, of course. Dalam masa 2 tahun pun dah sangat 1,600 orang. wah. Untuk AD dengan MD saja. Tak, total rakan niaga. Total tenaga. So next. So ini macam malam ni lah BOP malam ni apa tu yang kita buat pada sejak Rabu malam pukul 9 lah. So kita setiap minggu kita akan ada tamu-tamu yang berbeza. So ini adalah pangkat-pangkat yang ada dalam Ikhtisas. So siapa bila rakan niaga baru join, so dia start dengan rakan niaga eksekutif ataupun EP. Untuk ni start dengan register syarikat ataupun individu dan juga ambil exam TBE. So macam mana kita nak naik SEP dengan menggunakan production 30,000 FYAC, personal sales dan juga CE sebanyak minimum 90% kan? Yep. So boleh melayakkan untuk jadi naik ke SEP lah. So macam mana daripada SEP untuk jadi AD hanyalah memerlukan setahun 450,000 FYAC group sales dan juga minimum 5 SEP first line. So dan juga CE minimum 85% untuk melayakkan jadi AD lah. So daripada AD untuk menjadi MD, Managing Director memerlukan 900,000 FYAC setahun group sales. So ada minimum first line kita ada 2 AD dan juga 15 SCP dalam tim kita. So minimum CE level 80% persistent dalam masa 2 tahun. So lepas jadi MD dia akan terus jadi BOD, ahli lembaga pengarah. So saya rasa macam kat company mana je yang offer kita untuk jadi board of director kan. Company lain maksudnya paling tinggi pun managing director, tapi dalam Ikhtisas dia offer untuk jadi BOD dalam Ikhtisas sendiri. So antara simulasi pendapatan untuk baru yang start sekitar 2,500 sebulan dan boleh mencecah kepada 80,000 sebulan. So saya rasa ini satu peluang lah kepada sesiapa yang nak ubah gaya hidup, nak tambah ubah pendapatan, mungkin sekarang pendapatan biasa-biasa kepada pendapatan yang sangat luar biasa. Saya rasa Ikhtisas adalah satu platform dan peluang yang jangan dilepaskan lah. Ini satu peluang kemasan untuk semua join. So next. So ini adalah merupakan simulasi the power of leverage. Saya rasa saya serahkan kepada Tuan Saini untuk detailkan. Ini kita buat tunjuk untuk melihat potensi income lah. Potensi income yang kalau kita buat secara duplikasi. Okay? Contohnya kita ambil senario satu ni. Satu bawa 2 orang bawa 4, 8, 16. Hanya buat minimum requirement saja, iaitu 30,000 lebih kurang dalam 12 orang pelanggan setahun. Kita punya potensi income ialah 24,000. So kita tengok senario 2 tu, kalau kita gandakan usaha, tambah lebih ramai kita bawa rakan niaga, maka kita buat dalam gandaan 5, potensi income kita 298. Ini nak cakap bukan nak buat personal sale teruk-teruk tau. 1 bulan seorang ataupun 2 orang saja. Ini potensi income yang kita boleh dapat. Senario 3, kita tak buat rekrutmen tapi kita gandakan buat personal pula. Daripada 30,000 jadi 60,000, itu potensi income kita. 48,000. Tapi kalau kita tengok kepada senario ni, sebenarnya kita kena besarkan kita punya rakan niaga. That's why program-program hari ini dibuat setiap minggu supaya kita punya rakan niaga boleh invite kawan-kawan dia tengok program hari ini. Sebab inilah satu cara dia membesarkan dia punya rakan niaga dan juga besarkan perniagaan dia. Okay? Next. Sekejap. So next. So ni antara senarai-senarai
submission apa tu ejen-ejen di dalam Ikhtisas yang sangat luar biasa bukan sedikit orang punya Tadi saya production cakap barang. kita kena buat lebih kurang dah 12 kes setahun. Nah, ini sebulan punya. Sebulan punya, tengok bulan Jun tu, masuk-masuk je bulan Jun dah buat 64 kes. Ini 40 kes ada sebulan, ada buat 26, ini standard Sekarang ni pun kita punya average yang power-power buat sekitar 20, 25, 18 kes. So ini adalah biasa saja untuk rakan niaga di Ikhtisas punya production. Okay? Sangat luar biasa. Okay, so apa kata-kata di sini, from a small seed a mighty trunk may grow. So maksudnya mungkin sekarang kita kecil, tapi insyaAllah masa akan datang kita ada satu kekuatan yang luar biasa bersama tim dan pendapatan pun luar biasa tuan. Yep, betul. Dan kita boleh jadi somebody juga dalam Ikhtisas ni. Ya, boleh insyaAllah. Okay, lagi ada? Banyak lagi. Berapa slide lagi? Ini biasalah hasil ini kita kena bekerja beramai-ramai. Yang itu kalau kita tengok pokok tu untuk mendapatkan hasil dia kena my team. My team tu adalah akar-akar dia, iaitu rakan niaga kita. Kita jaga rakan niaga kita, kita salurkan makanan, kita bagi baja dan sebagainya. Maka akar akan kuat, pokok akan menghasilkan banyak hasil insyaAllah. Dia punya konsep macam ni. So tu sabda Rasulullah SAW, seluruh manusia di antaramu adalah paling banyak manfaatnya bagi orang lain. So maksudnya kita dekat Ikhtisas ni bukan sekadar kita dapat dunia, tapi insyaAllah kita juga dapat akhirat sebab kita membantu orang yang susah. So bangunkan perniagaan sendiri. So bila saya cakap macam kita mula bincang tadi tuan, bila kita nak buka satu bisnes, bukan sikit nilai dia. Beribu-ribu. Ini nak buka Ikhtisas ni, dia punya modal. Ini modal nak buka Ikhtisas satu perniagaan yang bersistem. Bukan sikit, almost 1 million untuk nak dapatkan satu sistem yang kukuh. Tapi bila kita join rakan niaga, istilah rakan niaga tu besar tuan. So bila tu business partner, sokongnya kita perlu ada 20% share dalam tu yang perlu kita keluarkan. Sepatutnya lah. Sepatutnya kan. So kadang-kadang nak join Ikhtisas, kena ada nak share, kau RM20,000 juga nak kena bayar tu tuan. Okay, next kita tengok berapa sebenarnya you nak kena bayar untuk nak join malam ni. So daripada RM20,000 pergi RM200,000 sahaja untuk join Ikhtisas pada malam ini. RM200. RM200,000 saja lah. Okey, siapa-siapa yang nak join malam ni hanya modal dia RM200 saja, iaitu itu pun RM80 you all kena sit satu exam. Exam ni dikendalikan oleh Malaysia Takaful Associate yang dipantau oleh Bank Negara. RM80. Sijil you boleh dapat daripada MTA. Sijil ni pula tu tak ada expired. Lepas lulus boleh framekan, gantung kat dinding kan. Yang itu RM80. 120 tu baru kita nak daftarkan SSM. Berapa puluh? Kalau guna nama sendiri 30. Yang itu pun you punya juga syarikat, bukan Ikhtisas ambil SSM semua tu. Yang betul-betul Ikhtisas ambil hanyalah RM20 saja. Iaitu satu kita gunakan RM10 untuk mati stamp kita punya kontrak semua. RM10 lagi untuk you punya ID card. ID card. Lagi 30 kita bagi kepada Malaysia Takaful Associate untuk pendaftaran sebagai ahli persatuan Takaful Malaysia. Okey. Itulah modal-modal yang diperlukan untuk sebagai rakan niaga di Ikhtisas ni. Okey, ada lagi? Habis dah. Okey. Kita tengok soalan. Ni ada dia tanya Alex ni. Pertama Juan Nazrul dia kata macam mana saya nak join Bos Shah Alam. Siapa yang invite Tuan Nazrul ni tadi boleh orang Shah Alam.
boleh berhubungi dengan ataupun hubungi saya, nanti saya akan kenalkan dengan orang bos Shah Alam. Okey, boleh call saya 013-383-2305. Nanti saya akan kenalkan Juan Nazru ni pada bos Shah Alam. Okey. Kemudian dari segi okey, Alex ada orang tanya. Nur Nabila tanya, dari segi rekrutmen bagaimana Alex lakukan? Mampu rekrut ramai. Jawab kau. Jadi tak ada yang bombastik pun, biasa je. Jadi kita adalah kebanyakannya daripada circle kita sendiri. Kawan-kawan kepada kawan, kita rekrut kepada tim sendiri. Contohnya macam salah satunya Syamiri ataupun Tuan Hamzah. Itu pun salah satu circle. Dia merupakan ketua kepada business owner, dia ada grup dia sendiri. So bila kita rekrut dia punya ketua, so dia akan bawa angkatan tentera dia sekali. So agak-agak siapa yang nak rekrut ramai-ramai, taker dia punya kepala. Kalau kita taker kepala, insya-Allah kita anak buah dia akan ikut sekali. Akan ada anak buah yang loyal dengan dia. Okey, berjawab Siapa tanya tadi? Si Nur Nabila. Tak ada, kalau tak clear nanti Nabila PM dia. Message ke call dia. Kalau tak ada nombor telefon, beritahu saya. Nanti saya bagi nombor telefon. Okey, ni Puan Norma tanya. Puan Norma Syuib tanya, Alex, minta Alex share personal sale. Macam mana buat personal sale? Personal sales. InsyaAllah. Personal sales kebanyakannya first, biasalah kita nak jual produk, mesti kita cari circle kita dulu. Kita cari circle kita dulu, kawan-kawan, saudara mara kan. So barulah kita pergi kepada stranger. Dan macam mana kita buat sales adalah kita bersama-sama, kita duduk dengan tim kita, kita sama-sama brainstorming. Kita sentiasa cari cara macam mana kita nak dapatkan sales baru. Sebab tu tiap minggu kita akan ada sesi brainstorming juga ataupun internal meeting dalam grup kita. Untuk kita cari cara macam mana tiap-tiap minggu kita boleh tiap-tiap minggu dan juga tiap-tiap bulan kita boleh produce sales. Apa caranya? Cuba cerita sikit. Salah satu cara. Salah satu caranya macam saya cakap tadi, first daripada circle. So daripada ataupun reference dan juga online lah. Online So reference ni berharga lah. Bila kita dah dapat satu customer, dia rasa dia puas hati dengan kita punya produk dan kita minta dia suggest lah, mungkin daripada dia punya family members ataupun kawan-kawan dia yang rasa yang memerlukan, kita contact. Okey, menjawab soalan Puan Norma. Nanti kalau Puan Norma nak tanya lagi, call dia. Call dia ataupun PM dia. So, saya rasa berakhir sudah. Ada apa soalan lagi nak tanya kepada audiens semua? Semua dah clear kan? Alhamdulillah. Semua saya recap balik sikit. Kenapa kita buat ikhtisas ni sikit lah Bagi saya lebih kurang 2 minit. Kenapa kita buat ikhtisas? Sebab kita rasa sistem lama tu bukan tak bagus. Telah melahirkan ramai jutawan kat Malaysia ni. Cuma kita tengok daripada segi menggalakkan lebih ramai bakat-bakat baru ni, dia agak slow sikit. Jadi bila kita buat ikhtisas ni, kita mempermudahkan cara daripada segi untuk memperkembangkan bakat masing-masing. So semua orang buat rekrutmen, kita dah tak buat rekrutmen seorang-seorang lagi, bukan leader saja kerja buat rekrutmen. Semua orang di ikhtisas ni buat rekrutmen. Jadi kita punya pembesaran dia tu jadi cepat. Itu pasal lah antara sebab kita buat ikhtisas ni. Sebab pertama. Sebab kedua, pada sistem lama tu, bila sampai satu certain masa, dia akan ada pemutusan. Bila sampai satu masa, kita putus. Konsep meniaga dia tak boleh macam tu. Hari ni Alex dengan saya meniaga, kita kena meniaga sama-sama sampai kita mati. Tak boleh kita meniaga sama-sama sampai satu masa, kita jadi pesaing pula. Jangan jadi pesaing, siap bergaduh pula. Bergaduh, lepas tu tahan naik pangkat dan sebagainya. So benda-benda ni kita cuba
keluarkan, kita buat, dia tak putus sampai bila-bila. Dia berniaga sama-sama sampai bila-bila. Dia tak putus. Kalau orang nak naik pangkat, orang tu bagus daripada kita, dia nak naik pangkat, biarkan dia naik pangkat, tak ada masalah. Kita pun tak ada hati pun nak tahan dia sebab kita still dapat recruitment incentives dengan daripada dia sampai bila-bila. Itu kita buat antara penambahbaikan yang kita buat dalam Ihtisas dan kadar komisen yang lebih adil dan saksama. Kita buat siapa buat kerja, dia dapat, dia tak perlu nak merayu-merayu, nak isi form, nak naik pangkat dan sebagainya. Kita buat secara siapa layak dia dapat. Dia tak ada nak perlu nak kena recommend dan sebagainya. So antara itu, antara penambahbaikan yang kita buat di Ihtisas. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada Iskandar Alexander. Nampak macam kecil tapi berbisa. Untuk pengetahuan semua, Alex ni dia beberapa kali dapat top agent dan juga top agency di Ihtisas ni. Kalau tak saya bulan 9, bulan 10, bulan 11 macam tu lah. So alhamdulillah, kita doakan sama-sama kejayaan dia di Ihtisas ni terus berkembang. So saya ucapkan terima kasih bagi pihak Ihtisas. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Alex, Iskandar Alexander yang sudi meluangkan masa pada malam ini. InsyaAllah kita akan berjumpa seperti biasa hari Jumaat. Jangan lupa temu janji kita hari Jumaat malam, iaitu Sembang Santai Takaful. Dan minggu depan kita pun ada lagi sekali program macam ni, BOSS, Business Opportunity Success Seminar, ataupun BOP, Business Opportunity Program, yang kita buat secara berkala setiap hari Rabu. Boleh ajak kawan-kawan untuk dengar dan tengok potensi yang ada dalam Ihtisas, insyaAllah. So tolong jaga kesihatan, pastikan kita dapat putuskan rantaian COVID-19 ni supaya kita boleh bekerja balik secara biasa, keluar, jumpa, minum teh dan sebagainya, walaupun setengah tempat dah bertukar daripada PKP kepada PKPB, tapi kita mohon juga Allah supaya bantu, supaya kita terus kadar jangkitan dapat dikurangkan dari hari ke hari sehinggalah kosong, supaya kita boleh bebas keluar balik macam dulu. Okey. So terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa pada malam ni. Ada sekarang 34 orang di YouTube channel dan 10 orang di Zoom meeting kita. So insyaAllah semoga perkongsian hari ini oleh Iskandar Alexander dan juga saya sendiri dapat sedikit manfaat daripada anda semua. So tolong jaga kesihatan, tolong tingkatkan usaha, tolong jangan down dan sebagainya, sentiasa positif. InsyaAllah jumpa anda di puncak kejayaan. Kita sudahi kita punya program malam ini dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alex. Sama-sama tuan. Satu suara kita bersama membangunkan Takaful Ikhlas dengan semangat yang sangat membara, melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati menukar impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Kehidupan akan lebih bererti bila semuanya dapat dilindungi dengan perlindungan di Takaful Ikhlas, saling bantu